Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tahniah kepada pelajar yang dapat hadir pada sesi PDPR kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk topik yang baru iaitu bab 6 iaitu elektrokimia. Okey, kita terus kepada unit 6.1 iaitu berkenaan dengan sel elektrolitik. Pada hari ini, objektif pembelajaran kita ialah yang pertama, kamu dapat melukis dan melabel struktur sel elektrolitik. Okey, di mana kamu kena kenal pasti anod, katod, anion, cation, elektrolit dan juga bukan elektrolit. Okey, yang kedua, kamu dapat merancang eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis bagi sebatian ion dalam pelbagai keadaan. Okey, ketika kamu di tingkatan 2 dahulu, kamu pernah membuat eksperimen elektrolisis air di mana kamu nak pecahkan ataupun kamu nak uraikan molekul air kepada pecahan-pecahannya iaitu hidrogen dan juga oksigen. Nanti kita akan refresh semula. Okey, objektif yang ketiga adalah kamu dapat menerangkan pergerakan ion ke elektron dalam proses elektrolisis. Jadi pada hari ini kita hanya akan okey, kita pergi pada objektif yang keempat iaitu kamu dapat menyatakan 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Yang kelima, kamu dapat merancang eksperimen bagi mengkaji ketiga-tiga faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Tapi pada hari ini kita hanya akan membincangkan satu saja faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Daripada objektif yang pertama hingga objektif yang kelima, tapi sebahagian saja. Selebihnya kita akan belajar pada minggu hadapan. Okey, so kita pergi pada objektif yang pertama, melukis dan melabel struktur elektrolitik yang di mana kamu kena kenal pasti di manakah kedudukan anod, katod, anion, cation, elektrolit dan juga bukan elektrolit. Okey, topik kita pada hari ini dia tidak melibatkan apa yang berlaku secara semula jadi di sekeliling kita. Jadi istilah-istilah yang digunakan pada hari ini jarang digunakan untuk dalam perbualan kita seharian. Okey, jadi pada saya mungkin ia agak sukar sedikitlah untuk kamu memahaminya. Walau bagaimanapun cikgu akan bantu kamu. Sekiranya kamu tak faham, terus tanya ataupun boleh tanya melalui WhatsApp. Okey, first kali kita lihat tentang elektrokimia. Okey, elektrokimia merupakan kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena elektrik dengan kimia, iaitu seperti yang berlaku dalam dua jenis sel elektrokimia. Jadi ada dua jenis sel elektrokimia iaitu sel elektrolitik yang di mana kita akan belajar pada hari ini dalam topik ni. Okey. Okey, dan yang kedua adalah sel kimia iaitu yang melibatkan sel Voltan ataupun sel Galvani. So kita pergi pada yang pertama dahulu, sel elektrolitik. Okey, dalam sel elektrolitik, okey, yang ni awak kena tahu apa yang mengalir melalui elektrolit iaitu arus elektrik. Kita akan menggunakan arus elektrik dalam sel elektrolitik di mana dia akan mengalir melalui satu elektrolit iaitu cecair di mana berlakunya iaitu tempat berlakunya tindak balas kimia. Okey, tenaga elektrik yang mengalir akan ditukarkan menjadi tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Okey. So kita lihat tentang elektrolisis di mana kamu telah pelajarinya pada semasa di tingkatan 2 di mana kamu kena menentukan sekejap ya. Okey, di mana kamu kena menentukan komposisi unsur yang terdapat dalam molekul air. Iaitu dengan menggunakan sel elektrolitik ni. Di mana dekat sini ada air suling yang kita tambahkan dengan asid hidroklorik cair. Dan kita sediakan tabung uji dekat sini.
Bila switchnya kita on, macam ni switchnya on. Okey, arus elektrik akan mengalir dalam elektrolit. Apa dia elektrolit? Yang ini dia adalah elektrolit. Ni. Yang ni adalah elektrolit. Okey. Dan kita akan menggunakan elektrod karbon. Okey, apa yang berlaku selepasnya? Okey, kita lihat pada gambaran ni, molekul air H2O adalah molekul air. Okey, molekul air akan dipecahkan kepada unsur juzuknya, iaitu hidrogen. Okey, so H2 adalah hidrogen, manakala O2 adalah oksigen, di mana komposisi bagi kedua-dua unsur ini adalah tidak sama. Okey, hidrogen ada dua kali dekat sini. So, dua hidrogen, dia punya nisbahnya 2:1. Okey, sebab itu kita nampak dekat sini gas hidrogen yang dihasilkan adalah lebih banyak. Kat sini semua ni adalah gas hidrogen. Lebih banyak berbanding dengan gas oksigen yang dibebaskan semasa proses elektrolisis air. Ini adalah air. Okey, dan gas hidrogen ini akan terbentuk pada katot. Ini kita bagi sebagai katot. Manakala gas oksigen akan dihasilkan pada bahagian anode, iaitu terminal positif. Okey, baik, kita sambung. Okey, jadi maksud elektrolisis, yang ini penting. Ada di soal nanti dalam buku SPS, iaitu proses penguraian. Kita nak uraikan sesuatu sebatian, okey, kepada iaitu dalam keadaan sama ada dia mesti dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Tak boleh dalam keadaan pepejal. Nanti kita belajar kenapa tak boleh dalam keadaan pepejal. Dia mesti dalam keadaan leburan ataupun aqueous, cecair, kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Tanpa arus elektrik, maka penguraian sebatian tersebut tak boleh berlaku. Okey, so kita nak lihat komponen-komponen dalam sel elektrolitik. Iaitu yang pertama ialah mesti ada sumber elektrik, iaitu daripada bateri. Ni sumber elektrik. Yang kedua adalah bahagian anode yang merupakan terminal positif sumber elektrik. Okey, kita tengok pada gambar aja. So ini yang panjang kalau bateri panjang, pendek, panjang, pendek. Yang panjang itu adalah terminal positif ataupun dikenali sebagai anode, terminal positif. Manakala yang pendek, katot, merupakan terminal negatif. Nampak kat sini dia pendek, negatif, ada tanda negatif. So ini merupakan katot, iaitu terminal negatif. Okey, manakala elektrolit pula, ia ialah bahagian yang mengandungi ion yang bercas positif ataupun dikenali sebagai cation, ataupun ion yang bercas negatif ataupun dikenali sebagai anion. So awak lihat dekat sini, ini merupakan ion yang terdapat dalam elektrolit, dan elektrolit mesti dalam keadaan leburan ataupun dalam keadaan aqueous. Elektrolit mesti dalam keadaan macam tu. Okey, so dia ada dua ion yang bercas. Kalau yang bercas positif, kita panggilnya sebagai cation. Manakala yang bercas negatif, kita kenali dia sebagai anion. Okey, so kita dapat kenal pasti satu sel ringkas, iaitu sel elektrolitik. Okey, baik. Sekarang kita nak lihat sumber elektrik. Cikgu rasa yang ini kita telah capai objektif kita yang pertama, di mana pastikan selepas ini kamu dapat melukis dan melabel struktur sel elektrolitik, di mana kita tadi dah dapat tentukan di manakah anode, di manakah katot, di manakah anion, di manakah cation, dan juga elektrolit. Tak semua bahan merupakan elektrolit. Ada bahan juga yang bukan elektrolit. Nanti kita lihat. Kita akan belajar apa dia contoh-contoh bukan elektrolit. Dan kena ingat, elektrolit mesti dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Kerana ion-ion hanya bergerak apabila elektrolit itu dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Kalau sekiranya dia dalam keadaan pepejal
Dia bukan elektrolit, di mana ion-ion ni tak boleh bergerak. Okey, baik. So awak lihat dekat sini, gambar Raja ni, awak nampak ion-ion ni semua bergerak. Sekiranya cation, dia akan dia adalah ion yang bercas positif. Okey, dia kalau cas berbeza dia akan tertarik. Cas yang sama dia akan menolak. Jadi yang positif dia akan bergerak ke katot. Cas positif ataupun cation dia akan bergerak ke katot. Manakala anion iaitu ion yang bercas negatif dia akan bergerak ke anode. Nampak? Negatif pergi ke positif, positif pergi ke negatif. Alright? Itu adalah pergerakan ion-ion tu nanti. Ini apabila arus elektrik dialirkan. Okey, baik. Kita lihat penerangan berkenaan dengan sumber elektrik. Okey, sumber elektrik dalam sel elektrolisis berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik bagi menjalankan elektrolisis. Tanpa arus elektrik, elektrolisis tak boleh berlaku. Okey. Arus elektrik ini akan mengalir melalui elektrolit. Okey, ingat elektrolit dalam keadaan cecair tadi. Leburan ataupun aqueous. Okey, baik. Elektrod. Awak lihat pada gambar Raja ni kita ada dua elektrod. Ni. Satu. Cikgu tunggu pakai pen biru lah. Okey, satu, dua. Ada dua elektrod. Okey. Elektrod merupakan konduktor elektrik yang disambungkan pada bateri dan membolehkan arus elektrik masuk atau keluar elektrolit semasa proses elektrolisis. Iaitu elektrod ini mesti terdiri daripada bahan-bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik seperti logam. Walau bagaimanapun, yang kita lihat dekat sini, elektrod biasanya elektrod yang digunakan adalah elektrod karbon. Kalau karbon ni, karbon bukannya logam, dia adalah bukan logam. Dia merupakan satu-satunya bukan logam yang boleh mengalirkan arus elektrik. So ingat tu, biasa kita guna elektrod, karbon ataupun logam-logam lain kerana ia adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, elektrod, tak kira lah elektrod apa pun seperti elektrod karbon, dia akan yang disambungkan pada terminal positif pada sumber elektrik dikenali sebagai anod. Manakala elektrod yang disambungkan pada terminal negatif dikenali sebagai katot. Tengok pada gambar Raja ni. Okey, elektrod yang ini dia sambung pada terminal negatif. Tengok gambar dia. Okey. Yang ini dia sambung pada terminal negatif dikenali dia sebagai katot. Manakala elektrod contoh elektrod karbon lah, yang ini disambungkan pada terminal positif dikenali sebagai anod. Alright, mudah aja. Okey. Elektrolit. Apa dia elektrolit? Ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Itu saya cakap tadi. Syarat elektrolit dia mesti leburan ataupun aqueous. Okey, dan apabila arus elektrik mengalir melaluinya, dia akan mengalami perubahan kimia, iaitu tindak balas kimia berlaku. Okey, baik. Bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik dikenali sebagai bukan elektrolit. Ini adalah contoh-contoh elektrolit dan juga bukan elektrolit. Senang saja awak nak tahu. Okey, awak lihat macam ni dia ada dua nama. Biasanya elektrolit ni dia ada dua nama. Plumbum 2 bromida, natrium klorida, natrium hidroksida, kuprum 2 sulfat. Dia dua nama macam ni. Okey. Dan bukan elektrolit, biasanya dia satu je. Naftalena, asitamida, larutan glukosa dan juga etanol. Dia satu je nama dia. Kalau elektrolit biasanya ada dua macam ni. Okey, yang depan nanti apabila arus elektrik, ini elektrolit kan? Apabila arus elektrik mengalir, apabila arus elektrik mengalir melalui elektrolit, maka elektrolit ni akan membentuk ion-ion yang bergerak bebas. Yang pertama, plumbum ni akan membentuk ion yang bercas positif ataupun dikenali sebagai apa? Anion ke cation? Kalau ion bercas positif.
Ion bercharge positif, dia pergi ke anode. Sebab itu nama dia adalah anion. Okey. Manakala yang kedua, bromida, ion bromida. Dia akan membentuk ion yang bercas negatif. Ion yang bercas negatif, dia akan pergi ke terminal positif. Sebab itulah nama dia adalah cation. Cikgu rasa ni macam terbalik. Oh, ni yang positif dia pergi ke negatif cathode. Cation. Ini adalah cation. Manakala ion bromida yang bercas negatif, dia akan pergi ke terminal positif elektron yang dia dikenali sebagai anion sebab dia pergi kepada anode. Anode adalah terminal positif. Yang plumbum ni, ion plumbum ni dia akan pergi kepada cathode. Sebab itu dia panggil cation. Yang ini adalah anion. Samalah juga dengan yang lain-lainnya. Natrium, ion natrium akan membentuk ion yang bercas positif ataupun dikenali sebagai cation dan akan bergerak ke elektrod yang negatif iaitu cathode. Okey, sama juga ni natrium juga, ini kuprum. Kuprum juga ion yang bercas positif ataupun cation. Okey, manakala bagi ion bromida, ion klorida, ion hidroksida dan juga ion sulfat, dia akan membentuk ion yang bercas negatif ataupun dikenali sebagai cation dan dia akan bergerak ke terminal positif iaitu anode. Okey. Okey, baik. Elektrolit merupakan sebatian ion dalam keadaan leburan ataupun aqueous yang terdiri daripada ion positif, cation, ni ion positif, cation dan ion negatif, anion. Okey. Contohnya natrium klorida ialah elektrolit yang merupakan sebatian ion yang terdiri daripada ion natrium. Dia bercas positif, maka ianya dikenali sebagai cation. Okey. Manakala ion klorida, nampak tak dia ada cas negatif? Dia akan pergi ke terminal positif. Sebab itulah ia dikenali sebagai anion. Okey. Ini merupakan persamaan yang menunjukkan elektrolit natrium klorida yang telah diuraikan menjadi pecahannya iaitu kepada ion apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Iaitu yang pertama dia mesti membentuk ion yang bercas positif iaitu cation. Manakala yang kedua akan membentuk ion yang bercas negatif ataupun anion. Alright. Ada orang nak tanya soalan, boleh type lah. Ataupun boleh terus direct lah kalau saya tak dapat baca awak punya message. Okay. Okay, kita pergi pada proses elektrolisis. Proses elektrolisis. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada objektif pembelajaran yang kedua iaitu merancang eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis bagi sebatian ion dalam pelbagai keadaan. So kita belajar dulu apa dia elektrolisis. Okey, semasa proses elektrolisis berlaku, ion yang bercas positif iaitu cation. Cat dari cation. Cat ni daripada cathode, daripada cathode. Cathode adalah terminal negatif. Jadi positif dia akan pergi ke negatif. Okey, dia akan bergerak ke cathode, elektrod negatif. Manakala ion yang bercas negatif ataupun anion. Tengok ejaan dia anion. Ini N adalah daripada perkataan anode. So ion tersebut akan bergerak ke anode. Anode merupakan terminal yang positif. Anion merupakan cas ion yang bercas negatif. Seperti yang cikgu cakap tadi, dia negatif akan pergi pada positif, yang positif dia akan pergi ke negatif. Okey. Okey, contohnya sewaktu elektrolisis leburan. Nampak kat sini dia gunakan perkataan leburan kerana plumbum 2 bromida juga wujud dalam keadaan pepejal. Walau bagaimanapun apabila dia dalam keadaan pepejal, ion-ion dia tidak boleh bergerak.
maka dia perlu wujud dalam keadaan leburan, baru elektrolisis tu boleh berlaku, di mana ion-ion dalam plumbum dua bromida itu boleh bergerak-gerak dan pergi ke terminal yang sepatutnya. Okey, plumbum 2 bromida. Nampak dia tulis macam ni, PbBr2. Ion plumbum yang sebab cikgu cakap tadi, yang depan ni, plumbum ni, ion plumbum, dia bercas positif. Jadi dia akan bergerak ke katot yang bercas negatif. Manakala ion bromida ni, dia cas ni adalah negatif. Maka dia akan bergerak ke anode yang bercas positif. Okay, tengok pada gambar raja. Ini merupakan terminal positif iaitu anode. Yang ini merupakan terminal negatif iaitu katot. Apabila arus elektrik mengalir melalui leburan plumbum 2 bromida, maka dia akan membentuk ion-ion seperti ion plumbum dan juga ion bromida. Ion plumbum nampak kat sini casnya adalah positif. So dia dikenali sebagai cation. Bila cation, dia akan bergerak ke mana? Dia akan bergerak ke katot. So you nampak dekat sini, plumbum, ion plumbum, dia bergerak ke katot. Nampak anak panah dia, dia bergerak ke katot. Manakala ion bromida pula, dia bercas negatif ataupun dikenali sebagai anion. So disebabkan dia bercas negatif, maka dia akan pergi kepada anod yang bercas positif. Sebab itu awak nampak dekat sini, sebab itulah awak nampak dekat sini, ion bromida dia akan pergi ke terminal positif. Tengok pada dia punya anak panah. So ini merupakan pergerakan ion ke elektrod semasa elektrolisis itu berlaku. Nampak dekat sini, leburan plumbum 2 bromida, kita kena panaskan baru dia jadi leburan. Kalau tak dia dalam keadaan pepejal. Dan kita tengok pada bateri. Okey, tengok pada bateri ni. Yang panjang merujuk kepada positif, yang pendek merujuk kepada negatif. So yang ni adalah anod. Ni anod, yang sebelah ni yang pendek atau terminal negatif adalah katot. Okey, yang ini penting, biasa di soal dalam soalan. Kenapa elektrolit tidak dapat mengalir dalam keadaan pepejal? Tadi kan kita gunakan elektrolit mesti dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous. Tak boleh gunakan dalam keadaan pepejal. Sebab apa? Okey, ini puncanya. Kerana tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Sebab itulah kita tak boleh gunakan elektrolit yang dalam keadaan pepejal. So kita akan merancang eksperimen ini. So awak boleh tengok buku SPS. Okey, tengok buku SPS muka surat 76. Okey, so eksperimen ini awak boleh ambil daripada buku teks tadi, eksperimen 6.1, dan awak pindahkannya. So pindahkannya ke dalam eksperimen ini. Okey, so eksperimen ini adalah untuk mengkaji proses elektrolisis sebatian ion dalam keadaan, ada 3 keadaan, iaitu keadaan pepejal, keadaan leburan dan keadaan aqueous. Tadi kita dah belajar kan, elektrolisis tak boleh berlaku dalam keadaan pepejal kerana ion-ionnya tidak bebas bergerak. So bila tak bebas bergerak, maka dia tak boleh mengalihkan arus elektrik. Tapi leburan dan aqueous boleh. Okey, soalan pernyataan masalahnya. Bolehkah sebatian ion dalam keadaan pepejal, leburan dan aqueous mengalami elektrolisis? Leburan dan aqueous boleh, manakala pepejal tak boleh. Okey, so hipotesisnya, sebatian ion dalam keadaan apa? Boleh menjalani elektrolisis. Yang dalam keadaan apa yang boleh? Siapa nak jawab? Dalam keadaan apa yang boleh menjalani elektrolisis? Dalam keadaan apa?
Tak ada orang jawab. Dalam keadaan apa yang boleh menjalin elektrolisis? Tadi kita dah bincang. Dalam keadaan apa? Ya, leburan. Betul Hakimi. Leburan dan apa? Dan aqueous. Betul. Okey. Yang kedua, sebatian ion dalam keadaan pepejal. Tak boleh menjalani proses elektrolisis. Kerana apa? Kerana ion-ionnya tidak boleh bergerak bebas. So, pemboleh ubah dimanipulasikan ialah yang berbeza. So, dekat sini kita gunakan 3 keadaan yang berbeza. Okey. 3 keadaan beza. Yang pertama, dia gunakan apa ni? Digunakan, tengok pada bahagian pematian. Yang pertama digunakan, eksperimen menggunakan pepejal plumbum. Yang kedua digunakan leburan. Dan yang ketiga digunakan larutan kuprum 2 sulfat. Sebab plumbum 2 bromida ni adalah logam. Campuran logam dan bukan logam. Dan dia tak boleh dalam keadaan aqueous ni macam cecair, larutan. Tapi kalau kuprum 2 sulfat dia dalam keadaan larutan. Sebab itu kita namakan dia ini adalah aqueous. Ini adalah keadaan aqueous. Ini keadaan leburan. Yang ini adalah keadaan pepejal. Ingat PM adalah yang berbeza. So yang berbeza ialah dia punya apa? So kat sini awak kena tambahkan iaitu keadaan bahan. Pepejal, leburan, aqueous. So PM ni dekat sini adalah keadaan bahan. Ataupun dekat sini pun dah ada. Dekat dalam buku teks pun dah dinyatakan. Awak tengok buku teks awak. PM-nya adalah keadaan sebatian ion itu, iaitu sama ada pepejal, leburan ataupun aqueous. Okey, pemboleh ubah bergerak balas ialah pemerhatian. Kita nak tengok apa dalam eksperimen ni? Nak tengok bahawa elektrolisis berlaku atau tidak. Bila elektrolisis berlaku maknanya arus elektrik boleh mengalir. Jadi kita akan tengok apa ni? Kita tengok keadaan mentol. Kalau dia menyala, bermakna arus elektrik dah mengalir. Elektrolisis pun dah berlaku. Jadi PB kita adalah keadaan mentol. Tengok daripada buku teks. PB kita adalah keadaan mentol, iaitu yang kita boleh nampak dengan mata kita. Okey, yang dimalarkan adalah jenis elektrod. Yang ini dalam eksperimen ni kita gunakan elektrod apa? Kita gunakan elektrod karbon. Nampak kat sini? Semua ni kita gunakan elektrokarbon. Cuma yang ini saja yang berbeza. Kali pertama kita gunakan pepejal. Kali kedua kita gunakan leburan, plumbum 2 bromida. Dan kali yang ketiga kita buat lagi eksperimen. Kita gunakan larutan kuprum 2 sulfat. Jadi inilah yang kita nak lihat dalam eksperimen, sama ada elektrolisis tu berlaku ataupun tidak. Okey, baik. So, kita dah selesaikan yang ini. Kita tengok pada bahagian prosedur. Eksperimen kita tak dapat jalankannya. Walaupun kita naik cuti sekolah, naik daripada PKP nanti. Tak boleh kerana eksperimen ini perlu dilakukan dalam perlu dilakukan dalam kebuk WhatsApp. Tahu tak kebuk WhatsApp? Tingkatan 1 kamu dah belajar iaitu ciri-ciri keselamatan apabila berada dalam makmal. Ada satu alat iaitu dikenali sebagai kebuk WhatsApp. Kebuk WhatsApp ini adalah tempat di mana bila kita buat eksperimen dan dia membebaskan gas yang berbahaya. Dan gas ini perlu disedut oleh kebuk WhatsApp tu. So kita tak akan terhidurlah gas itu. Eksperimen ini dia akan membebaskan gas bromin. Dan gas bromin ini adalah beracun. Jadi kita kena buat dalam kebuk WhatsApp supaya kebuk WhatsApp tu disedut gas bromin tu. So kita tak terhidur. Okey. Gas bromin bila kita terhidur akan merosakkan organ dalaman. So kita boleh buat eksperimen ini kerana kebuk WhatsApp dekat sekolah kita dia dalam keadaan yang rosak dan tak berfungsi dengan baik. So bahayalah kita nak buat eksperimen ni. Okey. So senang saja eksperimen ni. Okey, kita first kali nampak masukkan sedikit serbuk plumbum 2 bromida ke dalam mangkuk pijang. So ini merupakan kita punya PM1 iaitu kita gunakan serbuk plumbum 2 bromida. Dia maksudnya ini adalah dalam keadaan pepejal.
PM1. Okey, kemudian hidupkan suis. Hidupkan, asyik terconteng dia. Ya. Okey, hidupkan suis, perhatikan dan rekodkan perubahan yang berlaku pada mentol. So ini merupakan kita punya perubahan yang berlaku pada mentol ataupun keadaan. Perhatikan dan rekodkan keadaan mentol. So ini merupakan PB. Okey. Yang seterusnya yang keempat. Okey, panaskan pepejal plumbum 2 bromida sehingga melebur dan ulang langkah 3 hingga 4. So sekarang ni pula kita telah menggunakan plumbum 2 bromida dalam keadaan leburan. Maksudnya dia dah melebur kan? So dia leburan. Maka ini merupakan PM2 kita. Okey, kemudian dia ulang langkah 3 dan 4. Dia ulang balik. Dah jadi melebur, kita hidupkan suis, perhatikan dan rekodkan perubahan yang berlaku pada mentol. Okey, seterusnya. Dia tertinggal lagi satu iaitu yang ni dia asingkan. Dia pergi pada eksperimen B iaitu apabila dia dalam keadaan aqueous. Kerana apa? Bahan yang kita gunakan adalah berbeza iaitu kuprum 2 sulfat. Okay, so kita tengok yang ni. Okey, so dekat sini gambar raja ni dia dah nyatakan larutan kuprum 2 sulfat. So ini merupakan kita punya PM3 iaitu sebatian ion dalam keadaan aqueous. Okey. Okey, sediakan susunan radar seperti yang ditunjukkan sebab disebabkan dia merupakan aqueous maka dia punya elektrolisis dia berbeza sikit. Kalau yang macam ni dia lain. Nampak? Tengok pada gambar raja. Kalau macam ni dia lain. Dia gunakan elektrod, kemudian diletak dalam mangkuk pijah. Tapi kalau bagi larutan ataupun larutan aqueous, cecair, so dia punya eksperimen dia lain. Macam elektrolisis bagi air lah. Okey, dapat macam ini. Okey, tapi masih sama lagi kita nak lihat keadaan mentol. So, hidupkan suis. Okey, untuk arus mengalir pada elektrolit, perhatikan dan rekodkan perubahan yang berlaku pada mentol iaitu kita punya PB. So saya juga nak tanya dekat sini, habis tu PD kita apa tadi? PD kita adalah elektrod karbon. Sebab itulah bila kita rancangkan, kita kena rancang eksperimen dalam soalan nombor 11 peperiksaan nanti, awak kena lukiskan gambar raja kerana kadang-kadang dalam ayat kamu tak lengkap dengan semua pemboleh ubah. Jadi pada gambar raja awak dah nampak dekat sini elektrod karbon. Sebab kita gunakan PD kita adalah jenis elektrod. So elektrod karbon untuk eksperimen B, yang ni pun sama, elektrod karbon kita punya PD. Jadi dah dapat markah PD pada gambar raja. Dapat PD pada gambar raja. So lengkaplah PM1 kita iaitu sebatian ion dalam keadaan pepejal iaitu kita gunakan serbuk plumbum 2 bromida. PM2 kita iaitu sebatian ion dalam keadaan leburan, kita gunakan leburan plumbum 2 bromida iaitu daripada serbuk tadi kita dah panaskan dia jadi leburan. Kita ada juga PM3 tapi ingat dalam peperiksaan biasanya dia akan bagi 2 saja PM. So dekat sini PM2 dan PM3. Okey, dikira satu lah. Okey, baik. Seterusnya kita punya PB. PB kita ialah perhatikan dan rekodkan perubahan yang berlaku pada keadaan mentol. So kita tengok keadaan mentol menyala atau tak menyala. Dan akhir sekali kita punya PD adalah kita punya jenis elektrod iaitu pada gambar raja kita gunakan elektrod karbon. Maka dapatkanlah prosedur kamu 4 markah. Okey, so, ingat prosedur mesti 4 markah. Okey, seterusnya pada bahagian pemerhatian. Okey, cikgu nak tanya. Apabila kita menggunakan keadaan sebatian ion itu dalam keadaan pepejal, apakah yang berlaku pada keadaan mentol? Adakah mentol itu menyala atau tidak menyala? Menyala atau tak menyala? Kalau pepejal? Tidak menyala. Dia tidak menyala. Okey. Kalau dalam keadaan leburan, menyala tak? Ya. Ya, menyala. Mentol menyala. Kalau aqueous? Ya. Ya, mentol juga. Sedikit. Tak payahlah sikit-sikit. Menyala je.
Sebab arus Jadi mengalir. elektrik sebab arus elektrik boleh mengalir melalui elektrolit yang mempunyai ion-ion yang boleh bergerak bebas. Okey, influence ialah sebab. Kenapa awak kata yang ni menyala? Tidak menyala. Sebab apa? Elektrik tidak mengalir. Arus elektrik tidak mengalir. Okey. Rekodkan macam ni tiada perubahan ataupun tidak menyala kerana arus elektrik tidak mengalir. Ataupun tidak menyala. Sini pun boleh. Okey, leburan plumbum 2 bermida, mentol dia menyala kerana arus elektrik mengalir. Okey, larutan kuprum 2 sulfat iaitu sebatian ion dalam keadaan aqueous, mentol juga menyala kerana arus elektrik mengalir dalam elektrolit yang dalam keadaan aqueous. Alright. So dekat sini pun samalah nanti dalam buku teks pun pemerhatiannya pun sama seperti dalam buku SPS yang kita bincangkan tadi. Okey, baik. Seterusnya kita jawab soalan perbincangan. Mengapakah elektrolisis dapat berlaku pada sebatian ion yang dalam keadaan leburan dan juga aqueous? Kenapa? Kenapa elektrolisis boleh berlaku? Ion bebas bergerak untuk mengkonduksikan arus elektrik. Kita jangan sebut mengkonduksikanlah kerana arus elektrik boleh bergerak bebas dalam keadaan leburan dan juga aqueous. Okey. Yang kedua, tak apa macam ni macam ni. Oh, mengkonduksikan. Cikgu tak sebab dia lebih kepada apa tu? Dia lebih kepada bahan-bahan macam seperti logam dan sebagainya. Cikgu tak galakkan untuk kamu nyatakan. Awak jawab dia kerana ion-ion bebas bergerak. Seperti yang kamu lihat dalam buku teks. Kita guna ni. Kerana ion-ion bebas bergerak untuk mengalirkan. Kita guna perkataan mengalirkan, jangan guna perkataan mengkonduksikan. Sebenarnya boleh sebenarnya, tapi lebih tepat kalau kamu gunakan dia boleh mengalirkan, untuk mengalirkan arus elektrik. Tapi yang ni digunakan tiada sebab dia kata tentang pepejal jadi bila dia katakan tentang leburan dan juga aqueous, maka dia kenapa boleh mengalir? Kerana ion bebas bergerak untuk mengalirkan arus elektrik. Okey, baik. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Mengapakah elektrolisis tidak berlaku pada sebatian ion dalam keadaan pepejal? Tu yang tadi itulah. Ambil yang daripada buku teks. Yang ni. Kerana tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Okey. Okey, kesimpulannya, adakah hipotesis diterima? Terima tak? Kita tengok pada kita punya hipotesis tadi. Ada dua hipotesis kan? Dia kata yang pertama, sebatian ion dalam keadaan leburan dan aqueous boleh menjalani proses elektrolisis. So terima, betul. Sebab mentol dia menyala. Okey, yang kedua, sebatian ion dalam keadaan pepejal tidak boleh menjalani proses elektrolisis. Betul. Sebab kita dapati bahawa mentol tu tidak menyala, yang menunjukkan bahawa elektrolisis tidak berlaku. Okey, so nombor 2, kesimpulan. Okey, siapa nak jawab kesimpulan? Kesimpulannya apa? Sebatian ion dalam keadaan leburan dan aqueous boleh menjalani proses elektrolisis. Ya, betul. Itu kita punya hipotesis yang pertama. Dan yang kedua, sebatian ion dalam keadaan pepejal tidak boleh menjalani proses elektrolisis. Itu hipotesis kita yang kedua. Senang aja kalau buat kesimpulan. First kali awak mesti nyatakan hipotesis diterima dan tulis semula hipotesis. Okey, baik. So kita nak sambung. Kita kembali semula pada buku teks. So kita nak pergi pada kita nak jawab soalan yang ni pula. Daripada buku
kutip. Mengapakah elektrolisis bagi leburan pelambung dua bermida perlu dijalankan dalam kebok wasap? Kenapa perlu dijalankan dalam kebok wasap? Tadi cikgu dah terangkan. Kenapa perlu lakukan dalam kebok wasap? Sebab apa? So, gas dia Kerana gas bromin yang dibebaskan adalah beracun. Dalam elektrolisis leburan pelambung dua bermida, dia akan membebaskan gas bromin dan gas bromin itu adalah beracun. Jadi eksperimen ini, elektrolisis ini perlu dilakukan dalam kebok wasap. Okey, apakah tujuan mentol disambungkan pada sel elektrolisis? Kenapa kita gunakan mentol? Apa tak guna benda lain? Boleh tak kita gantikan dengan benda lain? Boleh. Kita boleh gantikannya dengan ammeter ataupun voltmeter. Tapi kita guna beracun. lambat. Kita gunakan mentol. Sebab apa? Untuk menunjukkan pengaliran arus elektrik semasa elektrolisis berlaku. Kalau mentol tak menyala bermakna arus elektrik tu tidak mengalir. Okey, soalan yang ketiga. Ini kita dah jawab dalam SPS tadi. Kenapa elektrolisis tidak berlaku dalam sebatian ion yang berkeadaan pepejal? Sebab apa? Kerana ion-ion tidak bebas bergerak untuk mengalirkan arus elektrik. Okey, baik. So sekarang ni kita tengok kembali semula pada kita punya objektif pembelajaran. Okey, so kita dah dah capai objektif pembelajaran yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Pergerakan ion ke elektrod dalam proses elektrolisis. Iaitu apa? Kita ada dua jenis ion kan? Iaitu, adik jangan tenang kursi mama. Ada anion dan juga ada cation. Okey, anion akan bergerak ke elektrod negatif. Anion adalah ion yang bercas negatif. Dia akan bergerak ke anode, terminal positif. Manakala cation ialah ion yang bercas positif dan dia akan bergerak ke cathode, iaitu terminal negatif. Okey, baik. Sekarang kita nak pergi kepada objektif yang keempat, iaitu apakah tiga faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Dan eksperimen ni kita nak, dia ada tiga kan? Kita hanya nak bincangkan satu sahaja daripada tiga tu. So apa faktor-faktornya? Kita lihat dalam buku teks. So ini merupakan faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Yang pertama ialah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang ni awak kena hafal, kedudukan ion ni. Yang kedua ialah kepekatan elektrolit. Tadi kita dah belajar tentang elektrolit. Ingat, elektrolit mesti dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Okey, tak boleh dalam keadaan pepejal. Dan yang ketiga adalah jenis elektrod. Jadi pada hari ini kita hanya nak belajar satu saja faktor, iaitu kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Inilah dia kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Semakin dia ke bawah, dia semakin mudah dinyascas. Ion-ion semakin mudah dinyascas. Okey. Okey, dalam siri elektrokimia, logam-logam disusun mengikut kecenderungan atomnya untuk menderma elektron. Semakin tinggi kedudukan sesuatu logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah atom logam tersebut menderma elektron. Semakin dia tinggi, semakin mudah dia menderma. Okey, baik. So kita tengok dekat sini. Semakin dia ke bawah pula, dia semakin mudah dinyascaskan. Yang ni awak kena hafal. Nanti kena cipta satu formula untuk kita hafal dia punya kedudukan ni. Susunan ni. Okey, baik.
Okey, ion, maklumat ni penting. Ion-ion yang berada di bahagian bawah siri elektrokimia lebih cenderung untuk dinyah cas. So yang bawah-bawah ni lebih cepat. Kalau kita ada dua jenis, contohnya macam kita ada ion aluminium dengan ion hidrogen. So yang mana satu yang akan dinyah caskan dahulu ialah ion hidrogen. Okey, contoh kalau bagi anion pula kita ada ion sulfat dengan ion hidroksida. So mana yang akan mudah dinyah caskan adalah ion hidroksida. Okey, so kita lihat contoh satu. Elektrolisis larutan natrium sulfat. So natrium sulfat dia ada dua macam ini kan. So yang pertama ni nanti dia akan okey, kita first kali awak kena tahu apakah dia ion-ion yang hadir dalam larutan natrium sulfat semasa elektrolisis, iaitu first kali kita ada ion natrium. Kemudian kita ada ion sulfat. Okey, ini adalah ion yang bercas positif, ion yang bercas negatif. Okey, yang ini adalah cation, ini adalah cation, ini adalah anion. Okey, yang ini akan bergerak ke cathode, yang ini akan bergerak ke anode. Okey. Selain daripada ion natrium dan ion sulfat disebabkan dia adalah larutan. Ingat larutan H2O. H2O dia ada ion hidroksida dan juga ion hidrogen. Sebab itulah kat sini ada ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Sebab dia dalam bentuk larutan. Larutan dia mesti ada ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, baik. Okey, kita lihat dekat sini. Cathode, elektron negatif. Elektron negatif dia akan menarik ion positif, iaitu cation, iaitu ion natrium dan juga ion hidrogen. Sebelum tu cikgu terlupa. Ion hidrogen, tengok kat sini CD. Ion hidrogen, awak nampak kat sini Ion hidrogen ialah ion yang bercas positif, cation. Manakala ion hidroksida adalah ion yang bercas negatif, anion. So sebab situ dia akan cathode akan menarik ion yang positif, iaitu dia akan menarik cation, iaitu ion natrium dan juga ion hidrogen. Dua-dua ni adalah cation, ion yang bercas positif. Okey, ion hidrogen dipilih antara dua-dua ion ni, antara ion natrium dengan ion hidrogen dipilih untuk dinyahcaskan kerana ion hidrogen kurang elektropositif berbanding dengan ion natrium. Ataupun senang kita kata, ion hidrogen dengan ion satu lagi ialah ion natrium. Mana ini natrium. Mana satu yang terletak di bahagian bawah? Dia yang akan dipilih untuk dinyahcaskan dahulu. So kita pilih ion hidrogen. Sebab dia terletak di bahagian bawah. Okey, jadi oleh yang demikian sebab dia dipilih untuk dinyahcaskan, maka gas hidrogen akan terhasil pada bahagian katod. So dekat katod nanti ada gas hidrogen. Okey, sekarang kita nak lihat apa yang berlaku kepada anod pula, iaitu terminal positif. Okey, terminal positif dia akan menarik ion-ion yang bercas negatif. Iaitu ion sulfat dan juga ion hidroksida. Kita tengok kita punya ni. Ion apa tadi? Ion sulfat Ion sulfat dan juga ion hidroksida. So antara dua anion ni mana yang akan dipilih? Sudah tentulah kita pilih yang paling bawah, yang paling mudah dinyahcaskan, iaitu ion hidroksida. So kita patah balik kat sini. Ion hidroksida dipilih untuk dinyahcaskan kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding dengan ion sulfat. Kita tengok kat sini, kurang elektronegatif berbanding dengan ion sulfat. Ion sulfat dia ni apa nama ni? Negatif ni. Manakala ion hidroksida ni kurang elektronegatif. Macam sama juga macam tadi. Alright. Okey, maka oleh yang demikian gas oksigen terhasil pada anode. Jadi pada terminal positif nanti ada gas oksigen. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat. Ingat kalau dia ada larutan saja bermakna dia ada ion hidrogen dan juga ion
hidroksida. Ion hidrogen dia tulis sebagai H+, ion hidroksida ditulis sebagai OH tolak. Sebab itulah first kali awak kena kenal pasti apa ion-ion yang hadir nanti dalam elektrolisis, iaitu yang pertama kuprum ni adalah ion positif, ion kuprum. Kemudian yang kedua adalah sulfat, jadi ion sulfat. Okey, kemudian disebabkan dia larutan maka dia ada ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Okey, so dah tahu. Okay, kita tengok, kita tulis dulu. Ion kuprum charge positif, ion hidrogen charge positif, ion sulfat charge negatif, ion hidroksida charge negatif. Jadi katot, elektron yang negatif, dia akan menarik ion yang positif, iaitu ion kuprum dan juga ion hidrogen. So kita tengok antara kuprum dengan hidrogen, mana satu yang akan dipilih untuk dinyacaskan? Kita tengok dekat sini. Ion kuprum, mana kuprum? Ion kuprum dengan ion hidrogen. So yang mana satu yang akan dipilih untuk dinyacas? Yang mana satu pelajar? Antara ion hidrogen dengan ion kuprum. Yang mana akan dipilih untuk dinyacas? Kita pilih yang paling bawah, iaitu apa? Ion kuprum. Tak semuanya kita ambil ion hidrogen. So dekat sini ion kuprum dipilih. So kita tengok balik. Jadi ion kuprum dipilih sebab dia terletak di bahagian bawah sekali dalam susunan ion yang mudah untuk dinyacas. Okey, jadi oleh yang demikian pada bahagian katot nanti ada kuprum, logam kuprum terenap. Terenap maksudnya dia menyaluti bahagian elektron pada katot. Dia akan menyeliputi. Contohnya kalau eksperimen ni kita gunakan elektrod karbon, nanti pada elektrod karbon tu macam contoh ni elektrod karbon, nanti dekat tepi-tepi dia diselaputi dengan kuprum. Kuprum ni dia warna macam tembaga warna perang. Kita panggil dalam istilah sains warna perang kuprum terenap. Maksudnya dia menyelaputi elektrod karbon pada bahagian katot. Okey, sekarang kita nak lihat pada bahagian anod pula. Anod ialah elektrod positif, dia akan menarik ion yang bercas negatif. Ion yang bercas negatif adalah ion sulfat dan juga ion hidroksida. So kita tengok pada susunan ni pula. Antara ion apa tadi? Lupa cikgu. Ion sulfat dengan ion hidroksida. Sama juga macam ni. Ion sulfat dengan ion hidroksida. Yang mana yang akan dipilih? Yang paling bawah yang semakin mudah dinyacaskan, iaitu ion hidroksida. Oleh yang demikian, apa yang terbentuk pada anod? Ion hidroksida dipilih. So apa yang terbentuk pada anod adalah gas oksigen. Alright. Okey, baik. So kita tengok dekat sini. Tengok buku SPS. Eksperimen. Yang ni nanti kamu buat Kita tengok eksperimen ni. Okey. Bulatkan ion yang dipilih. Bulatkan ion yang dipilih untuk dinyacaskan. Sama ada di anod ataupun di katot. Dan nyatakan hasil elektrolisis. Okey. Sekarang ni kita gunakan larutan natrium sulfat. Larutan natrium sulfat. Kalau larutan ingat dia ada apa? Dia ada, kalau larutan dia mesti ada ion hidrogen. Macam ni cikgu maksudnya dia adalah ion. Kalau larutan dia mesti ada ion hidrogen, cikgu tuliskan dia sebagai H+. Dan juga dia ada ion hidroksida. Ion hidroksida bercas negatif, OH tolak. Jadi selain daripada ion hidrogen dan ion hidroksida, ada natrium. Natrium membentuk ion yang bercas positif. So cikgu tuliskan ni sebagai Na+. Betul tak Na+ ke Na2+? Yang itu cikgu tak hafal. Cuba tengok kat atas ni. Tak ada pula dia tulis. Ion natrium dan juga ion sulfat membentuk ion yang bercas negatif. So cikgu padahal cikgu tak pasti ni.
Formula ni tak apa, awak tak perlu hafal formula ni. Okey, ion natrium charge-nya positif, ion sulfat charge-nya negatif. Okey, sekarang kita pilih dekat mana yang ion yang bercas positif, dia merupakan ni natrium dengan hidrogen merupakan cation. Mana dia akan bergerak ke katot. Manakala ion yang bercas negatif, dia merupakan anion. So dia akan bergerak ke terminal positif. So tengok kat sini anion mana anion? Anion, ion hidroksida dan juga ion sulfat. Jadi yang mana satu yang dipilih untuk dinyas, kita tengok pada sini. Tengok pada sini. Antara ion sulfat dengan ion hidroksida, yang mana satu akan dipilih untuk dinyas? Kita akan pilih ion hidroksida kerana dia terletak pada bahagian bawah. Semakin dia ke bawah, semakin mudah dinyas. So ion hidroksida yang akan dipilih. So nanti awak memang dah ada bulat kat sini, so awak bulatkan. So hasilnya apa dekat anod nanti? Apa hasilnya? Gas oksigen terhasil pada anod. Okey. Sekarang kita tengok pada katot pula. Katot dia ada ion natrium, charge positif. Yang charge positif ion natrium dan juga ion hidrogen. So yang dipilih adalah ion hidrogen. Sebab apa? Kita tengok kat sini antara ion natrium dan juga ion hidrogen terletak lebih bawah. So kita pilih yang inilah untuk dinyas. So ada dekat sini hidrogen. Jadi apa yang terhasil pada katot? Gas hidrogen terhasil pada katot. So pada anod, kenapa kita pilih ion hidroksida? Kerana ion hidroksida terletak di bawah ion apa? Sulfat dalam siri elektrokimia. That's why dia dipilih untuk dinyas. Lalu terbentuklah gas oksigen pada anod. Manakala di bahagian katot, ion hidrogen yang terletak di bawah ion natrium dalam siri elektrokimia. So kita pilih ion hidrogen. Lalu terbentuklah gas hidrogen pada katot. Okey, ni faktor kepekatan. Kita belum belajar. Tak apa, kita tinggalkan. Kita pergi pada eksperimen ni. Kedudukan ion dalam siri elektrokimia. So dalam eksperimen ini adalah untuk mengkaji kesan kedudukan ion dalam siri elektrokimia yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyas. Okey, jadi soalannya bagaimanakah kedudukan ion dalam siri elektrokimia mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyas. Jadi semakin apa? So kita tengok dekat buku teks awak eksperimen 6.2 pada buku teks. Semakin rendah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. So semakin rendah, makin dia ke bawah ikut ni. Makin dia ke bawah, semakin mudah ion itu dinyas. So yang paling bawah yang paling mudah dinyas. Yang ni ion hidroksida, yang ni ion argentum. Dia paling bawah sekali. So dia paling mudah untuk dinyas. Okey, baik. So isi nanti pada bahagian buku SPS. So pembalik ubah. So yang berbeza dekat sini ialah apa? Apa yang berbeza? Yang berbeza dalam eksperimen ini adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, pembalik ubah bergerak balik ialah kita nak perhatikan apa yang terhasil pada elektrod. Okey, iaitu ion tadi, ion yang dipilih untuk dinyaskan itulah yang akan terhasil pada elektrod. Okay, so yang dimalarkan yang sama adalah kepekatan elektrolit dan juga jenis elektrod. Kepekatan berapa dan juga elektrod apa yang kita gunakan dalam eksperimen ini. Okey. So awak isikan dalam buku SPS. Okay, kita lihat eksperimen prosedur yang pertama. Kita gunakan larutan natrium sulfat. Ingat larutan natrium sulfat dia ada ion, kalau ion yang bercas positif ataupun dikenali sebagai anion. Okey, kita ada ion natrium,
ion hidrogen. Kenapa? Mana datang ion hidrogen? Kerana datangnya daripada larutan. Manakala cation ialah ion yang bercas ion yang bercas negatif. Cikgu dah terbalik ni. Ni ion yang bercas positif. Ini adalah cation. Terbalik. Suka terbalik. Okey, yang ini adalah anion. Anion ialah ion yang bercas negatif dan dia akan bergerak ke anode. So kat sini ada ion sulfat dan juga ion hidroksida. Itulah ion-ion yang hadir dalam larutan natrium sulfat apabila arus elektrik mengalir. So disuruh hidupkan suis dan alirkan arus elektrik selama 20 minit. Kemudian perhatikan perubahan pada anod dan katod serta warna larutan elektrolit dan uji gas yang terkumpul dalam tabung uji dengan kayu uji berbara. Kita tengok daripada buku teks lah. Ini ujiannya. Tapi yang ni dia gunakan dia tak gunakan larutan natrium sulfat, dia gunakan larutan magnesium nitrate. So macam mana kita nak uji gas? Kalau kita nak uji sama ada gas itu gas oksigen ataupun tidak, kita akan gunakan kayu uji berbara. Ni dia kayu uji berbara. Gas kan dah terkumpul, gas oksigen kan dia dah terkumpul dalam tabung uji. So awak masukkan kayu uji berbara ke dalamnya. Nanti kita akan nampak kayu uji yang berbara akan menyala semula. Sebab apa? Kerana ada oksigen. Oksigen membantu dalam pembakaran. Dia hanya bara saja tau, bukan api. Beza. Macam ini dia menyala. Yang ni bara. Contohnya mancis, awak dah bakar. Mancis tu dah menyala, ada api. Kemudian awak tiup. Awak nampak macam ada warna merah-merah. Itu adalah bara. Dan bara tu bila kita masukkan dalam tabung uji yang berisi gas oksigen, dia akan menyala semula, keluar api semula. Okey. Yang kedua, kalau kita nak uji kehadiran gas hidrogen, kita akan ujinya dengan menggunakan kayu uji menyala. Menyala maksudnya ada api. Bila kita masuk dalam tabung uji yang mengandungi gas hidrogen, apa yang akan berlaku? Bunyi pop akan kedengaran dan api ni akan padam. Api padam kerana gas hidrogen tidak membantu dalam pembakaran. That's why dia padam. Dan dia akan kedengaran bunyi pop. Okey? Okey, baik. Okey, kita tengok pada bahagian pemerhatian. Jadi tadi kita dah pilih ion-ion ni kan? So pada cation yang pergi pada bahagian elektrod, pada cathode. Kita pergi buat anode dulu. So yang inilah pergi pada anode. Kita ada ion sulfat dengan ion hidroksida. So yang mana satu yang akan dipilih? Ion sulfat ke ion hidroksida? Tengok pada siri elektrokimia antara sulfat dengan hidroksida. Ni ion sulfat yang ini. Ni ion terconteng. Okey, ini adalah ion sulfat, ini adalah ion hidroksida. So yang mana satu yang akan dipilih? Ion hidroksida. So ion hidroksida yang akan dipilih, maka apa yang akan terhasil pada anod? Apa yang terhasil pada anod adalah gas oksigen. So macam mana nak ujian terhadap gas dia akan kita akan testnya dengan kayu uji berbara. Jadi bara tu, kayu uji tu akan menyala semula. So inference-nya gas oksigen dihasilkan. Ataupun awak tengok dekat sini. Kita ambil ni Okey. Apa yang kita perhatikan pada bahagian anod? Iaitu gelembung-gelembung gas yang tidak berwarna terbebas. Gas apa tu? Gas oksigen. Bila kita uji dengan kayu uji berbara, dia akan menyala. Jadi gas yang terhasil menyalakan kayu uji berbara. Inference-nya kerana gas oksigen dihasilkan. Okey. Okey, pada katod pula pun sama. Kita tengok balik semula katod. Okey, katod ialah cation.
So kita ada dua, ion natrium dengan ion hidrogen. Yang mana satu yang akan dipilih untuk dinyacas? Kita tengok pada siri elektrokimia. Natrium dengan hidrogen. So dekat sini, natrium dengan hidrogen. Yang mana satu akan dipilih untuk dinyacas? Adalah ion hidrogen. Sebab itulah nanti pada bahagian katot, gelembung-gelembung gas yang tidak berwarna terbebas. Dan gas tersebut adalah gas hidrogen. Jadi gas hidrogen ni bila kita buat ujian, dia akan menghasilkan bunyi pop apabila kita uji dengan kayu uji yang menyala. Ingat, yang ni kayu uji berbara, yang ini kayu uji menyala. Okey. Okey, soalan dia. Tuliskan semula formula bagi ion-ion yang terdapat dalam larutan natrium sulfat. Tadi cikgu dah katakan ion apa? First sekali ion natrium, charge positif. Ion sulfat, charge negatif. Disebabkan dia ada larutan, maka dia ada ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Okey, baik. Tuliskan anion dan cation. Ingat, anion ialah ion yang bercas cas apa ni? Cas negatif. Dia akan pergi ke anode. Manakala cation adalah cas positif dan dia akan bergerak ke katot. So ion yang bercas positif iaitu cation ialah natrium dan juga hidrogen. Manakala ion yang bercas negatif bercas negatif yang akan bergerak ke anode, yang bercas negatif betul, akan bergerak ke anode ialah ion sulfat dan juga ion hidroksida. Tuliskan, tuliskan formula bagi ion-ion yang tertarik ke anode. So ada ion yang tertarik ke anode adalah ion yang bercas negatif. Iaitu anion lah, iaitu ion sulfat dan ion hidroksida. Yang akan bergerak ke katot bermaksud dia adalah ion yang bercas positif ataupun cation. Cation bergerak ke katot iaitu ion natrium dan ion hidrogen. Okey. Ion yang dipilih untuk dinyacas untuk anode, kita akan pilih ion hidroksida. Sebab apa? Dia terletak lebih bawah dalam susunan siri elektrokimia. Dan apa ion yang dipilih untuk dinyacaskan pada katot ialah ion hidrogen. Kerana ion hidrogen terletak lebih bawah berbanding dengan ion natrium dalam siri elektrokimia. Ni dia dah bagi. Dia dah tanya kenapa ion tersebut dipilih. Seperti yang cikgu cakap tadi, ion hidroksida dipilih kerana ia berada di bawah ion sulfat dalam siri elektrokimia. Ion hidrogen dipilih kerana ia berada di bawah ion natrium dalam siri elektrokimia. So awak kena tengoklah, siri elektrokimia itu perlu dihafal. Okey. So hipotesis diterima ya. Kita salin semula hipotesis iaitu semakin rendah kedudukan ion dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion itu dinyacas. Okey, baik. That's why cikgu hanya ajar sehingga 1 faktor saja. Kerana sekarang ni pun dah pukul jam 2.30. Jadi itu sajalah. Sepatutnya cikgu akan bagi latihan daripada buku teks ni, tapi disebabkan kita belum habis belajar lagi faktor-faktor, sepatutnya latihan ni perlu kamu buat. Tapi sebenarnya soalan ini kamu dah boleh jawab. Soalan nombor 1 ni, soalan praktik formatif 6.1. Lukis dan label struktur sebuah sel elektrolitik. Ingat, sel elektrolitik tu dia mesti ada apa? Dia mesti ada sumber dia, sumber elektrik dia. Okey, kemudian yang kedua mesti ada elektrod apa yang digunakan. Yang ketiga mesti ada terminal positif iaitu anod, mesti ada terminal negatif iaitu katot. Dan lagi satu jangan lupa dia mesti ada elektrolit. Okey, baik. Yang kedua, huraikan pergerakan ion ke elektrod semasa proses elektrolisis. So awak ingat dia, ion yang bercas positif akan bergerak ke terminal negatif iaitu katot. Okey.
Ion yang bercas negatif akan bergerak ke terminal positif iaitu anode. Itu saja. Okey, so yang ketiga kita tak boleh jawab sebab kita belum belajar lagi. Okey. Okey, baiklah pelajar, kita dah tamat kita punya objektif pelajaran pun sampai apa yang cikgu nak sampaikan. Kita akan sambung semula pada minggu hadapan. Ada sebarang soalan nak tanya?